Pasal apa pergi mengaku jin tu jadi tok dah? Tu. Ni bahasa orang Pulau Pinang kata. Bila jin tu jadi tok ang? Tak. Assalamualaikum, hello hai, anda bersama saya lagi Aiman Hafiz dalam slot Mai Nak Cerita. Okey, Mai Nak Cerita kali ni kita special sikit sebab kita bawa tetamu undangan antara nama-nama yang besar dekat Penang juga. Kalau siapa orang Penang confirm kenal. Okey, saya bersama dengan Ustaz Syahul Hamid. Okey, hari ni kita nak cerita sikit pasal benda simple je, pasal hantu, jin, syaitan dengan bunian. Okey, ramai yang tanya apa beza empat-empat ni. Ada yang tak faham, ada yang faham, ada yang buat-buat faham. Okey, sekarang kita nak tanya dekat Ustaz. Okey, Ustaz, soalan pertama, bunian tu wujud ke tak? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiman lah? Ya, Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama sekali, bagi menjawab soalan, bunian tu sebenarnya tidak wujud lah. Bahawa bunian tu tak ada. Cuma ada orang berpandangan bahawa jin Islam itu dikaitkan dengan bunian, dan perkataan jin itu sendiri dikaitkan dengan jin bukan Islam, jin kafir lah. Dan menurut pandangan yang muktamad, bahawa perkataan bunian itu sendiri adalah perkataan Melayu yang tidak ada asal usulnya dalam bahasa Arab. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Ini bererti sebab kita kalau ada benda tu ada, kita kena terujuk bahasa Arab, Quran, hadis dalam bahasa Arab. Betul. Maknanya kalau dah benda tu tak ada dari Arab, apa kita nak kaitkan dengan apa? Sebahagian tokoh-tokoh agama mengaitkan bunian tu dengan jin Islam lah. Ya. Walau bagaimanapun itu sekadar pandangan peribadi, bukan mewakili pandangan dalam dunia ilmu ataupun mewakili majoriti di kalangan para ulama. Ini berarti bunian ini sebagai satu gambaran yang difahami oleh sebahagian orang. Dan kalaulah kata dia tu jin Islam, kita ambil pandangan yang mengatakan bunian tu adalah jin Islam. Okay. Ialah jin Islam dia tetap jin juga. Dia tetap jin juga. Dan di sana terdapat larangan untuk kita bersahabat, untuk minta tolong, apa semua berurusan dengan jin. Dan banyak Allah Ta'ala sebut di dalam surah jin. Dalam surah pun ada nama surah jin, cerita pasal golongan jin dan sebagainya. Walaupun dalam ayat-ayat lain, surah-surah lain juga terdapat banyak juga ayat-ayat yang cerita tentang jin. Tapi jin, bunian itu sendiri tak ada ayat yang dikaitkan dengan bunian lah. Saya tak tahu kalau ada orang kaitkan dengan mana. Kita nak tahu dalam dunia ilmu ni, kita nak proof. Betul. Kita nak bukti. Kita tak suka bercakap satu benda ikut sedap mulut. Sebab tu saya katakan filem-filem Melayu satu ketika dulu menggambarkan bunian. Jadi timbullah perkataan bunian dan sebagainya. Dan sebenarnya banyak isu yang boleh kita bincang berkaitan dengan bunian. Umpamanya orang perempuan yang mengandung tiba-tiba dikatakan anak dia hilang, curi bunian. Berkata bunian curi. Okey, saya ingat bunian tak payah curi kot. Depa pun reti nak buat anak kan. Tak payah dia nak curi anak orang kan. Jadi tak tahu apa kaitan yang dia nak pergi curi. Kadang-kadang kononnya nak bagi. Dia lebih kurang macam ni lah kot, saya ingat. Dia lebih kurang macam mak orang putih. Mak orang putih kan yang yang dia manusia kahwin dengan hantu, jadi Dracula ke apa? Separuh-separuh tu. Jadi dia boleh hidup alam nyata. Semua filem Mak Saleh yang mereka bukan berdiri di atas fakta ilmu. Betul. Mereka ikut apa yang dia faham, dia sedap. Dia buatlah yang manusia jadian serigala jadian werewolf tu. Jadi kononnya dia adalah macam mana tu lah, campuran apa semua.
campuran daripada manusia dengan jin, lepas tu dia boleh hidup macam manusia dan sebagainya. Ini semua adalah sekadar filem dan bukan untuk satu benda untuk dijadikan sebagai pegangan lah. Masalahnya masyarakat kita, filem tetap benda tu filem, takkan nak tengok, tapi bukanlah setiap benda yang kita filem tu untuk dijadikan pegangan. Ini salah. Jangan percaya. Jangan percaya. Termasuk filem-filem Melayu satu ketika dulu yang menggambarkan bunian, menggambarkan adanya orang minyak, asalnya orang, lepas itu macam ni. Saya amat tak bersetuju sebab benda ni tidak berdiri di atas fakta ilmiah. Okey. So dia sekadar nama sahajalah, okey. Bunian tu sekadar nama. Okey Ustaz. Tadi Ustaz dah sebutkan jin Islam dengan jin bukan Islam, okey? Okey. Kita boleh beza tak? First kita memang tak boleh nampak jin kan atas rupa asal dia, rupa sebenar. Ya, atas rupa yang asal kita boleh. manusia tak boleh melihat jin. Allah Taala berfirman dalam surah Jin ayat 6, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka dapat melihat kita seperti mana dibandingannya betapa jelasnya mereka melihat kita. Perumpamaan dia seperti mana kita tak nampak langsung mereka ni. Maksudnya dia macam ni, antara nampak dan tak nampak. Dia ada dua benda. Sekarang nampak dan tak nampak. Dia tak mau yang duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah ni macam antara nampak dengan tak nampak. Itu satu benda yang lain. Sekarang ni ada, dia tak mau yang tengah-tengah tu. Dia nak nampak, Tak nampak tu. tak nampak tu. Maka macam mana dia nampak kita dengan begitu jelas, kita tak nampak tu. Itu salah faham. Orang kata kita boleh tengok jin. Tak boleh tengok jin. Esok dalam syurga kita boleh melihat dia terbalik. Dia tak boleh nampak kita. Pasal apa Allah jadikan macam tu? Kerana jiwa manusia ni dia lembut, jiwa manusia ni dia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Taala kata dijadikan manusia ni lemah. Serba-serbi lemah. Jin tu mungkin ada kelebihan-kelebihan tertentu, tapi manusia ni dia tak boleh tengok rupa jin yang asli. Bila dia tengok, jiwa lemah dia tu akan menyebabkan terganggu jiwa, perasaan, kehidupan dia, duk terbayang-bayang, dia tak boleh. Ini atas dunia. Apabila manusia dah settle dah urusan dunia, esok di akhirat dia tak takut siapa? Yang kalau kata orang duk nampak tu benda macam tu, rupa yang dipinjam. Ada. Saya tak mau guna perkataan itu. Saya gunakan macam sekadar kelibat untuk menakutkan saja, tapi bukanlah ataupun mungkin sekadar bayangan saja. Macam contohnya pergi mana-mana dia rasa awak cari mulu rumah. Mau tak cari mulu rumah, hang pi masuk ke tempat apa orang panggil, ke tempat yang tak ada orang, tempat gelap, tempat sunyi. Itu hang sendiri rasa perasaan itu normal. Ini normal manusia. Dia kata itu paranormal. Saya kata tak, inilah normal. Macam mana boleh kata paranormal? Inilah normal. Normal ni benda biasa yang menjadi pada manusia. Saya belajar psikologi. Betul. Okey, kita belajar benda-benda ni. Ini semua adalah benda-benda yang normal, bukan paranormal. Istilah tu saya tak betul lah. Saya tak tahu dia faham apa. Sebab minta maaf, pengalaman saya bukan bau dalam dunia bab-bab jin. Saya sendiri pernah bersahabat dengan jin. Saya sendiri banyak, saya ada tulis kitab berkenaan dengan mengenal jin. Saya ada tulis kitab berkenaan dengan khurafat menurut Al-Quran dan Sunnah. Khurafat menurut Al-Quran dan Sunnah hampir 10 tahun yang telah lalu saya lebih kot, 2008 2009 tu saya dijemput ke Brunei membentangkan kertas kerja tajuk khurafat di Brunei. Dan saya balik, lalu saya bukukan kertas kerja saya tu tajuk khurafat menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan pengalaman saya daripada saya kecil, saya minat dalam dunia ilmu persilatan. Saya belajar ilmu silat saja lebih daripada 25 jenis ilmu persilatan. Saya belajar, bukan saya pandai. Okey? Itu silat tu dua benda yang berbeza. Belajar dan pendekar tu lain. Tapi kalau kita ada amal berumur, kita reti. Tapi bila kita belajar, saya kalau minat satu benda, saya belajar sampai saya master benda tu. Minat betul. Minat betul. Okay, saya tak mau sebut nama silat, tapi saya belajar macam-macam, terutama silat jenis jurus-jurus, tolak macam ni terpelanting.
Hak zahir pun kita belajar juga, tapi hak jenis Batin. benda batin ni saya minat pergi betapa, saya pernah naik Gunung Jerai, saya pernah kita pernah pergi terlibat dengan ilmu tarik duit. Ada juga. Ada ilmu harta karun. Ni ada satu dunia. Ada orang dia. Ada orang dia yang minat harta karun, cari sana cari sini, kononnya harta karun dan sebagainya. Tarik duit, keluar duit celah kerih lah, pisau lah dan sebagainya. Meratik lah, kononnya duit turun macam hujan lah, apa semua macam-macam lah kan. Ni semua menjadikan umat menjadi umat yang malas untuk bekerja, hanya nak cari duit, mau meratik duit jatuh, semua panjang cerita lah kan. Jadi saya rasa di Malaysia, saya tak tahu, ini saya punya anggapan saja, mungkin saya orang pertama yang menulis tajuk khurafat menurut Al-Quran dan Sunnah. Tulis bab jin ada ramai, tulis bab sihir ada ramai, tetapi tulis bab tajuk khurafat. Sehingga kan alhamdulillah buku saya dijadikan rujukan kepada beberapa buku yang selepas pada tu buku terbitan saya tengok tajuk ada khurafat, mistik dan sebagainya, tiba-tiba buku saya dijadikan rujukan lah. Itu menunjukkan jadi base untuk depa lah. Ya. Jadi menunjukkan bahawasanya maknanya ada orang merujuk kepada buku-buku saya yang berkaitan dengan khurafat. Bagi saya benda-benda ni banyak, bila kita terlibat dengan ilmu perbomohan, nak berubat lah, jadi bomoh lah dan sebagainya, banyak sangatlah terlibat benda-benda macam ni. Jadi saya basic saya dengan ilmu dan pengalaman saya yang minat pada benda-benda macam ni, minat pada benda-benda pelik-pelik. Ambil saya punya jenglot keluar. Tak patung tu. Patung sekali tengok saya ada banyak benda-benda yang mistik, benda khurafat, benda pelik-pelik, tapi bukan sini saya simpan, ada di tempat lain. Saya dalam proses untuk buat museum, nak sebut museum paranormal ke, nak sebut museum khurafat ke, nak sebut museum apa ke kan. Tapi adalah saya ada minat lah, insyaAllah ni satu hari dalam proses, tak lama lagi nak buat museum tu. Tapi museum tu sekadar nak menggambarkan pada orang bahawa benda tu tak ada apa pun. Benda ni khurafat, benda ni kepercayaan, ada kerib satu, ada macam tu, ada benda-benda ni, ada benda-benda yang diguna pakai untuk alat-alat untuk sihir, untuk pukau, untuk santau dan sebagainya. Okay, faham. Sebenarnya saya kata alhamdulillah lah mai rujuk tu sebab kita belajar dalam bidang dia. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, fas'alu ahla dhikri, tanya orang yang mengetahui, ahli dia, betul. Jangan pergi tanya pada orang bukan ahli, yang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Mungkin dia tahu cakap bab jin, tetapi dia bukan ahli. Ya. Sebab kita tak mau dia bercakap hanya sekadar pengalaman. Umpamanya ada ustaz-ustaz yang menulis tentang menulis buku tentang jin, tapi saya rasa dia bukan ahli. Dia mungkin ahli, tapi ahli yang bercampur gaul dengan kefahaman yang berdasarkan pengalaman dia yang juga bercampur gaul. Contohnya ada ustaz menulis tajuk dia bab bunian umpamanya. Dia kata bunian ni ada apa tu, dia kata bunian ni kalau masuk dalam rumah orang ataupun jin, dia kata masuk dalam rumah kita kena tabuk kacang hijau. Kalau ada jin nanti jin tu akan masuk dalam rumah, jin tu main nak curi toyol umpamanya, dia kata bila toyol dia main, saya kata awak sebodoh itu kah toyol tu nak pergi main, awak tak ada bola. Kita orang Pulau Pinang, kita ada layak buruk sikit kan. Kalau hang layak buruk, aku tahu nak layak buruk, awak bodoh sangat ke jin tu sehingga dia masuk toyol tu pergi masuk dalam rumah, nampak kacang hijau, akhirnya dia pun main dan dia terlupa. Akhirnya dia pun terlupa. Konon ini kata sebut dalam buku. Saya boleh buktikan, saya beli buku dia, saya baca, saya kumpul semua buku-buku cerita pasal jin, khurafat. Saya ada rak saya lebih kurang panjang macam ni dan tinggi lebih daripada saya. Semua penuh dengan kitab-kitab Arab, kitab Arab, kitab orang putih, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Jawi, Melayu lama. Semua kitab yang menulis tentang jin saya kumpul. Siapa saja jual buku di pasaran cerita jin, saya wajib beli. Nak tahu pandangan dia orang. Ya, saya nak tahu, saya nak baca. Saya tak suka orang cakap tak ada bukti. Saya mau proof. Okey. Kita bab jin. Okey. Jin dengan hantu, apa perbezaan dia, Ustaz? Jin tu dalam bahasa Arab. Okey. Dan hantu tu bahasa Melayu. Setan masalah. Setan.
Jin bahasa Arab, hantu bahasa Melayu. Benda sama, betul? Dan jamak daripada jin adalah jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah Taala sebut dalam surah Ar-Rahman. Dan jan itu bapa kepada jin, yakni iblis diciptakan daripada api yang bernyala-nyala. Daripada dalam riwayat lain, ayat yang lain, daripada api yang bernyala-nyala, min naris samum, daripada api yang bernyala-nyala. Jadi itu bapa jin. Jadi pada keturunan yang diciptakan daripada api ini, maka namanya jin. Okey. Syaitan dia lebih umum, setiap yang jahat daripada jin dan manusia, kullu fajirin minal insi wal jin, setiap yang jahat daripada jin dan manusia, fahuwa syaitan, maka namanya syaitan. Mana kata syaitan tu nama besar. Nama besar, dan di bawah tu syaitan nama besar, ada jin, ada manusia. Sebut kata kejahatan, benda jahat, dia bermula daripada syaitan. Daripada syaitan itulah dia kira segala benda nama kata jahat, buh dulu hati kepala syaitan dulu. Dia ni lah semua nama syaitan. Maka syaitan tu ada syaitan manusia, ada syaitan minal jinnati wan nas. Ada manusia, ada jin. Manusia dengan jin macam mana? Manusia jahat. Oh, jahat. Sebut nama syaitan, dia adalah kejahatan, dia simbolik kepada kejahatan. Syaitan tu adalah simbolik kepada kejahatan, dan kejahatan tu ada yang manusia buat, ada jin buat. Jadi sebenarnya jin, ada jin yang Islam, dan mungkin dia baik. Mungkin. Kita tak boleh kata sebab kita tak nampak. Betul lah. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran ada jin yang mai belajar Quran. Yastami'una al-Quran, mereka mendengar ayat Quran daripada Nabi, dan mereka takjub dengan dalam surah apa nama ni, surah apa, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Surah Jin ayat pertama. Qul uhiya ilayya anna, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad abang pada manusia, diwahyukan kepada aku, annahu, bahwasanya, istama'a nafarun, satu ketika ada satu kumpulan daripada jin mai nak dengar. Istama'a nafarun minal jin faqalu, bila depa mai nak dengar Quran, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, dan kami mereka berkata, kami mendengar Quran ini begitu menakjubkan. Jadi ini membuktikan bahawa ada jin yang baik, dan ada jin, dan banyak lagi lah dalil-dalil daripada Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa adanya jin yang baik, ada jin yang tak baik, ada jin yang Islam, ada jin yang bukan Islam, ada jin yang kita boleh katakan dia adalah mungkin jin Melayu, jin Arab, suku kaum, dan mungkin dengan bermazhab-mazhab macam mana manusia. Sama. Dari sudut kefahaman agama, benda ni sama. Cuma mungkin fizikal dia, bentuk dia macam lain, kita bentuk macam lain, kehidupan dia macam lain, kehidupan kita macam lain. Jadi kalau mereka kacau kita pun macam duk main penampakan ke apa benda, tak boleh nak salah. Kita kena faham. Itu dia perjanjian, dia dah bagi tahu kat Tuhan bahawa dia akan menggoda manusia. Itu kerja dia. Tetapi kalau dia tu jin Islam, mungkin dia tak kacau sebab dia nak buat baik. Betul. Mungkin dia jin kafir. Persoalannya kita, apabila ada orang kerasukan jin, pengalaman saya berubat orang, pusat rawatan kita di depan tu ada pusat rawatan Islam Nur Syifa. Pengalaman saya dah puluh tahun lebih, pada 20 tahun, 30 tahun lebih berubat orang. Kadang-kadang dia bukan ada gangguan jin pun. Dia mungkin hanya sekadar dia gangguan perasaan, mental problem, jiwa kacau, badan tak sihat, fikir banyak. Okey, macam ada satu kak tu mai berubat dengan saya. Sinilah, dekat sini lah, dulu sini kita buat rawatan di sini. Mai berubat, mai dengan anak dia apa semua. Lepas tu mai, tu macam meluk cakap Cina, cakap Hindu, cakap semua macam-macam bahasa semua dia cakap. Standard lah orang Pulau Pinang peranakan. Ada semua erti. Bahasa orang putih erti, Cina sikit, boleh sulam sikit, Tamil boleh sulam sikit, campur main, Hindustan boleh keluar sikit, campur semua jadi dalca. Boleh. Mama dia cakap mai baik-baik, kita pun tengok. Kita duk baca. Tak ada apa. Sebab kita pengalaman kita berubat. Dia sebenarnya bila baca ayat Quran, dia lain keadaan orang yang terkena gangguan jin dengan bukan buat-buat.
Dan di situ kita boleh dapat tahu rupanya bila dia selesai daripada dia nak cakap apa benda yang dia nak sampaikan, akhirnya dia pun diam sendiri. Dan apabila dia diam, kita pun sembang dengan anak dia. Kita tanya dekat dia sendiri, dekat anak pun kita tanya. Dia kata, ni betul-betul kau ni siapa masalah ni? Dia kata, tak lah, laki saya nikah lain. Laki saya nikah dengan Indon. Saya tak puas hati, Indon tu duk layan anak-anak saya pula suka kat. Memanglah suka kalau mak perangai macam apa. Mak duk maki, tengok anak-anak macam baik dengan bapak, baik dengan mak tiri yang Indon tu. Dan bila macam tu menyebabkan si anak ni macam layan mak tiri tu lebih sikit. Mak ni sudah tak puas hati. Jealous lah. Jealous. Anak-anak pun dah menyebelahi sana kan. Maka ini antara punca. Okey, ini lepas tu kenapa kita nak salahkan jin? Saya rasa kalau dunia hari ni, kalau jin boleh bawa kita pergi di mahkamah, saya ingat file lebih banyak tuduhan daripada jin. Jin filekan pertuduhan sebab memfitnah jin. Takkan sakit perut pun kita nak kata jin, sakit gigi pun nak kata jin. Semua sakit dalam dunia semua jin. Kalau tu duduk makan elok, aku kena. Tiba-tiba semua kita nak tuduh kepada jin. Saya rasa tidak adil untuk bercakap macam tu. Sebab tu kena buat kajian yang betul-betul terperinci. Adakah semua benda disebabkan jin? Okay. Tak adakah di sana asbab yang lain yang boleh kita kaitkan? Kalau saya sendiri, saya meletakkan bab jin ni bab 6, 7, 8 ataupun 7, 8, 9, 10. Saya kalau ada pesakit mai, saya ada 10 checklist, maka saya meletakkan jin tu di belakang. Bawah sekali. Tak, maksudnya di belakang kita mai. Okey, sakit. Dia kata dia sakit. Okey, mari kita check dulu. Sakit ni mesti apa? Kita letak dulu. Dosa banyak ke? Tuhan nak kifarat dosa ke? Tuhan nak uji ke? Hang ada pergi makan mana-mana tempat hang tak semua orang ke? Ada hadis Nabi sebut Allah Ta'ala bagi bala penyakit tak ada ubat. Ya. Dia kalau saya try ingat balik kalau ada dua mata memandang yang kita kena apa? Semawar. Pelawar. Jadi mungkin hang ada benda tu, mungkin banyak lagi faktor dia. Tak boleh kita terus katakan jin, bahawa itu adalah jin. Okey. Kita kena buat check satu-satu dulu. Okey. Ya. Ni soalan paling famous lah. Kalau tiba-tiba member kena campur, main nak buat apa? Paling famous lah. Tiba-tiba kena sampuk. Okey. Dah verified dah kalau confirm memang kena sampuk. Dah lah. Maksudnya kita kena faham juga. Kena sampuk pun sama juga. Berarti kita kena tengok dia ada masalah apa. Kemungkinan dia kena sampuk, kita kata dia setengah kata apa, kena sampuk ke, dirasuk ke dan sebagainya, apa guna istilah pun, tapi kita nampak dia seperti tak normal lah. Maknanya ada gangguan, ataupun kita kata ada gangguan, nampak macam ada gangguan. Boleh jadi juga dia adalah gangguan psikologi dia. Sebab saya juga master trainer dalam hipnosis ataupun hipnoterapi. Jadi kita tahu ada orang yang kadang-kadang dia bukan masalah jin, dia masalah diri dia. Dia terlalu banyak fikir sehingga dia meracau, dia tak tahu nak menangani isu tu. Okey, tak ada siapa boleh bagi coaching, tak ada siapa boleh bagi mentoring, tak ada siapa boleh bagi counselling dan sebagainya, sehingga dia buntu, dia tak tahu nak keluar daripada masalah tu. Maka di sinilah kita nampak dia seperti diganggu jin. Tapi kalau kita kata macam ni lah, kalau soalan memang betul dia dirasuk, maka ruqyah lah. Kita baca ayat-ayat Al-Quran. Kena ada ruqyah, kena belajar lah pula satu bidang namanya ruqyah syar'iyah. Berdasarkan kepada hadis Nabi, bila sahabat terkerasukan jin, apa Nabi buat? Kira memang tak boleh ikut dan lah. Tak boleh. Kita di sini pun kita ada buat pengajian, belajar di sini, pengajian sebulan 2 kali, dan kita ada intake dia setahun sekali. Kita buat sebelum ni kita ada buat diploma, diploma pengajian, diploma perubatan Islam dan alternatif. Tapi oleh kerana kita tak ada MQA, kita tahu benda tu salah, maka kita keluarkan sijil profesional saja. Sijil profesional perubatan Islam dan profesional dan alternatif. Maka kita belajar, kita akan duduk di sini, kita akan buat teori, kita akan buat praktikal. Praktikal maknanya bila ada pesakit mai, kita kena buat rawatan. Kita ada teori, kena belajar ayat apa kena baca, doa apa nak kena baca, apa nak kena hafal, apa nak kena buat.
Kita tak ada buat benda-benda yang khurafat. Ambil telur ke ataupun ambil pen, pensel, bubuh celah jari, kaki, lepas tu kepak. Yang tu jangan kata orang ada kerasukan jin. Kita yang normal macam ni tak ada apa pun kepak, weh sakit lah. Gila. Lepas kepak-kepak sakit, ada jin. Ada jin. Contoh. Hang kepak kat jari orang, betul. Oh, sakit. Betul hang kata yang ni ada jin. Macam ada satu doktor dalam negeri kita yang tercinta ini. Tu dia. Tak payah sebut lah nama dia, ada klinik dia lah. Dia diminati ramai oleh warga emas di negeri kita. Saya kata negeri kita ni selalu saya dan ceramah saya Zimbabwe. Okey. Bukan Zimbabwe yang betul lah, tapi negeri kita ni, pulau Zimbabwe ni, ada makcik-makcik yang minat dengan doktor ni. Saya tak salah, baik pi memang mungkin dia bagus. Kalau orang masuk pi, dia dengan cerban dia, dengan kepiah dia, masya-Allah. Tapi dia telah buat satu benda yang menyalahi undang-undang Akta Perubatan Negara, dengan menjual benda-benda yang tak sepatutnya, yang bidang alternatif. Bila ada pesakit pi, dia bagi telur. Telur 2-3 biji untuk kononnya buat sihir lah, buat rawatan lah. Kita ni gangguan setan ni bukan, dia ada ubat, Panadol apa ada memang ada. Klinik betul. Dia medical doctor. Dan dia tahu saya tak suka dengan, bukan saya tak suka pada dia, saya tak suka kepada benda yang dia buat. Dia doktor, buat bidang apa yang amalan dia. Kalau dia nak buat rawatan. Ini menyalahi undang-undang. Kalau kita report, dia boleh ditarik sijil, boleh ditarik dia punya lesen. Tapi kita tak buat benda-benda macam tu semua. Saya pernah hantar buku saya bila saya mengajak di satu masjid berdekatan dengan tempat dia. Saya kata tolong sampaikan pada doktor ni, bagi tahu dekat dia, kata dia dok buat ni khurafat. Siapa api dia bagi limau, siapa dia sekali tu. Ni cerita betul. Ni rumah keluarga saya lah. Orang tu satu ketika dulu sebelum saya buat sekolah ni, berapa tahun, 5-16 tahun, mungkin 20 tahun yang telah lalu, saya sendiri, mak saya kata ada orang sewa di bawah bilik dia, di bawah ni dia sewa. Akhirnya dia macam kerasukan jin lah. Mak saya pun kata dia ni, hang bawa dia pergi klinik tu, doktor sekian-sekian. Saya pun bawa pergi apa semua, buat rawatan. Ini ini bukan fitnah, saya sendiri yang alami. Yang cerita orang lain pergi berubat kat dia, mai kat saya tu memang berlambak. Akhirnya orang tu, saya pun bawa pergi, masuk, okey, tunggu apa semua, masuk. Dia pun lembik, letih, duk bergelut kat sini, duk meronta. Lepas tu bila sampai sana, masuk, doktor ni potong buah limau, lalu sebelah mata, sebelah buah limau picit dalam mata. Macam ayat hujan ni, buka mata. Dia kata okey, buka mata. Saya lah tukang buka biji mata kawan tu. Kelopak mata dia ni jam yang jurih lagu tu. Boleh tahan. Saya jangan kata ayak limau, kulit limau tu pun saya tak tahan, apatah lagi kalau buah limau, ayak limau. Lepas tu dia ni pun melupak. Dia kata ada jin ni. Macam diagnosis tak apa. Ini dia. Masa tu saya tak belajar, saya tak pandai, maka saya confused. Simpan dulu. Dan hari ni saya dah berkerti benda ni, dan saya katakan ini semua pembohongan belaka. Bahkan banyak orang buat rawatan, daripada sedia dah patung, dah sedia dah kengkapan, dah sedia dah tanah, dah sediakan telur apa semua. Bahkan saya boleh tunjuk macam mana telur boleh bau jarum tanpa diketahui. Secara senang ya. Ambil apa-apa asid atau ambil cuka saja, bubur, rendam sikit telur, lepas tu dia akan jadi lembut, jolok masuk. Saya buat dan saya pernah tunjuk demo. Dan kemudiannya saya kata okey tak apa. Saya kata ni telur yang saya dah buat benda yang sama. Hari ni kita nak pecah. Baru 3 hari sudah saya buat. Hari ni yang saya buat depan mata tuan-tuan cara jolok. Maka jarum yang dalam tu tak berkarat lagi pasal kita baru masuk. Ini yang saya dah buat 3 hari sudah. Pecah, siap ada darah dalam tu, siap ada karat lagi dalam tu. Tipu. Yalah, tiba-tiba main. Kalau nak berubat cara Islam, guna ayat-ayat Quran, guna ayat Quran, kita kena rujuk kepada sumber dia yang betul, Quran, hadis, dan juga ijtihad ulama yang betul. Macam mana ulama kata, at least ada kitab. Ada kitab yang dirujuk kata macam ni. Ni rujukan tak ada. Kita pandai-pandai duk reka benda-benda. Kalau ada dalil tak apa. Ni tak ada dalil, kita tak tahu ambil daripada mana. Betul. Siapa kata dalil berubat mesti kena guna telur? Siapa kata jin takut dekat buah limau? Siapa kata jin takut kat ladam kuda? Siapa kata jin takut kat buluh tumpat, besi kuning? Saya ada semua.
Saya punya minat, saya ada besi kuning, saya ada bulu tumpat, saya ada raja kayu, saya ada kemuning hitam. Abang, apa benda? Saya dah lama dah khatam benda ni. Kalau ikut dalil ikut bukti memang depa tak takut langsung lah benda tu. Jin hanya takut pada dua saja. Allah Taala satu. Dah Allah Ta'ala tu dah tentulah. Pertama, dia takut kepada orang yang takwa dia tinggi. Okey. Yang keikhlasan dia tinggi. Dia panggil orang mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau belajar bahasa Arab, mukhlisin isim fa'il, mukhlasin isim maf'ul. Mukhlisin orang yang macam biskut, sah ikhlas tak ikhlas, baru dalam proses untuk mendapatkan ikhlas. Okay. Tapi mukhlasin, Allah anugerahkan dia 24 jam hidup dalam keikhlasan. Maka inilah yang iblis kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang mukhlas, yang ibadat dalam keadaan ikhlas. Yang ni jin takut nombor satu. Okay. Yang ni kadang-kadang tak payah baca. Orang main ni, dia main sebelah, burung belah. Memang dia nak kacau. Dia tak berani dah. Sebab orang tu punya aura, orang tu punya iman, jin dah akan lari. Yang kedua, dia takut kepada ayat Quran yang dibaca. Dibaca, bukan ditulis. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa idza qara'tal Quran, apabila kamu membaca Al-Quran. Membaca, qara'a membaca. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan antara kamu dan mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, termasuk jin, iblis, syaitan, hijaban mastura, satu hijab yang menutup benteng pertahanan kita. Maka jin, iblis, syaitan takkan boleh mengganggu apabila kita membaca ayat Quran, bukan menulis. Kalau contoh kita baca tapi kita tak faham, jalan dari sudut bacaan tu dah bagus dah, boleh dah. Faham tu dia bonus lah. Bonus lah. Contoh masuk rumah baru ke apa, kita baca ayat Quran tu, ada ayat yang Nabi suruh. Nabi kata rumah yang tidak dibaca suratul Baqarah seperti mana tanah perkuburan, sunyi sepi, mungkin takut ada gangguan dan sebagainya. Maka kita baca ialah surah Baqarah ataupun baca ayat Quran dan sebagainya, azan, janji ada kedengaran zikrullah, nak sebut nama Allah. Pasang YouTube boleh? Boleh? Pasang ayat-ayat Quran, dah kita baca tak betul, bagi Syekh dalam YouTube tu baca gitu. Bagi Syekh Masyari baca. Bagi Syekh Masyari baca, panggil Syekh Sudaih Ismail. Dah ditekan dah sebenarnya. Tekannya, tiba-tiba Syekh Sudaih datang tu duk baca 30 juzuk. Apa masalah? Janji rumah tu kedengaran ayat Quran. Habis? Tu cakap masuk rumah baru yang tu lah. Tak kira rumah baru, kalau rumah lama pun hantar baca tu tak guna tak? Dia kena berterusan lah. Benda tu berterusan. Sebab tu kita katalah, rumah baru tu pasal sebelum tu orang tak baca, kita baca. Bila kita dah duduk, mungkin kita baca untuk semayang apa semua, mungkin benda tu jadi berterusan lah. Dia sebab orang kita ingat, bila rumah tu ada orang duduk, jin takkan ada kat dalam tak. Dia ada satu jin. Jin ada banyak nama. Ada jin yang namanya Ummar. Ummar ni jin yang duduk di rumah-rumah. Dia memang duduk rumah orang. Tak bagi boleh duduk, bagi lagi dia duduk. Tu kira dia punya skop pekerjaan. Pekerjaan dia. Dia ada skop pekerjaan jin ni. Maka ada jin yang kacau budak-budak, nama dia Walahan. Ada jin yang bagi bagi was-was orang, ada jin kacau suami isteri, ada jin kacau macam-macam. Ini berdasarkan bukti, fakta dan dalil. Dan insya-Allah yang tu perlu kepada satu temu ramah ataupun satu majlis lain, kita fokus kepada jin saja. Boleh, insya-Allah kita buat. Sebenarnya dalam YouTube ada saya punya ceramah sebelum ni, tapi kalau hangpa nak buat lepas pada ni, buat temu janji dengan saya lain, kita buat bersiri jin menurut Al-Quran dan Sunnah. Khurafat menurut Al-Quran dan Sunnah. Sebarkan. Yang khurafat menurut Al-Quran dan Sunnah. Dua-dua kita boleh buat. Saya cakap, saya buktikan. Saya mau dalil. Saya tak suka saya cakap, saya tak ada dalil. Kalau tak ada dalil, saya kata okey, macam ni lah, benda ni hanya sekadar pengalaman. Bererti orang yang dengar, dia nak terima, tak mau terima sudah. Macam tu tak apa lah. Macam tu tak apa. Kita gentleman dari sudut benda yang kita habaq. Ni saya pengalaman saya rasa. Sebab pengalaman dia dengan pengalaman saya tak sama. Betul. Sekarang ni ustaz-ustaz yang buat ataupun mereka yang terlibat dengan dalam dunia rawatan ni, selalunya dikaitkan dengan ustaz lah, tak semestinya ustaz. Sebab orang yang buat rawatan boleh jadi dia baru ustaz. Dan kalau kata kami nak buat rawatan pun kaya lama lah. Kami magician. Takkan nak pergi terapung kerih ke, bagi macam ustaz kata darah tak ada masalah. Boleh jadi, sebab saya gunakan istilah kita di Pulau Pinang, boleh jadi dia baru ustaz. Ataupun mungkin dia baju longgang seluar ketat, kita mana tahu. Betul tak? Mana saya pernah belajar magic. Saya minat tapi saya tak reti kan. Saya minat buku-buku by magician. Saya beli buku daripada Indonesia. Saya beli buku dari dunia alam Melayu. Buatlah macam kononnya
magic ambil belon, lepas tu ambil lidi, bubur krim, lepas tu jolok tak meletup. Alah, saya minat sebab dia kan ada kaitan benda-benda mistik lagu ni. Ya. Saya tengok lah, saya sekadar tu saja. Bagi saya memang magic tak bercanggah dengan Islam, sebab sebab magic kita dia trik ya. Betul. Dia trik ya. Jangan magic yang mungkin lah kita pergi belajar pi sulam dengan benda-benda sihir, tu tak boleh lah. Sekadar silap nama pun silap mata. Orang Indonesia kata sulap kartu. Ya. Lagi satu benda paling famous ni Ustaz Bashir saya dengar. Contoh dia nak terkencing, dia pi tu anak cucu minta tumpang kencing. Itu dalam buku saya sebut khurafat. Pasal apa pergi mengaku jin tu jadi tok dah? Tu. Tengok ni bahasa orang Pulau Pinang kata. Bila jin tu jadi tok ang? Tak logik sebab ramai orang nak buat tu kata minta pasal apa? Saya buat dulu. Dulu buat lah. Saya buat. Dulu masa saya duduk di kampung saya, kampung Melayu. Ni flat blok B, ni rumah 100, kat surau tu ada pokok getah. Dekat sebelah dengan Astaka, kalau tahu lah. Okey. Jadi masa zaman kami kecil-kecil dulu pokok getah banyak. Tak macam sekarang. Sekarang saya ingat dah tak ada langsung dah pokok getah tu. Atau bangunan Astaka tu. Dulu ada pokok getah, memang pokok getah memang berantu gila. Bukan berantu, kita yang buat bagi benda tu jadi berantu. Macam seram. Seram. Pasal apa? Budak-budak pergi duduk. Dia kan zaman dulu-dulu orang motong, tapi dah bapak saya besar-besar, pokok getah tu dah memang orang tak guna dah. Tapi orang simpan sekadar nak bagi ada pokok dekat kawasan tu. Mungkin kerana tak ada orang tebang, maka budak-budak siang-siang akan pergi cucuk bawa keluar susu getah tu, buat bola main. Lama-lama dia punya batang dia tu akan jadi bergerutu lah sikit. Akan jadi bergerutu, maka menyebabkan menyebabkan jadi lama-lama dia jadi bergerutu pelik, bekas dia duduk mengalir apa semua tu. Lepas tu banyak pula pokok lagu tu. Lepas tu gelap pula kawasan tu, jadi macam nampaknya berantu lah kan. Jadi kadang-kadang orang pergi kat Astaka tu tak ada tanda. Jadi orang pergi kencing kat situ. Jadi bila pergi, kami pun zaman kecil-kecil tu pergi kencing tu lah. Jadi main-main kat ada court badminton apa semua, nak kencing pergi situ. Jadi sebelum nak kencing, tok anak cucu tumpang kencing kat sini, pergi mengaku jin pula tok kita pula dah. Tok kita kalau ada, dia bagi penampak. Dia kata apa tak pasal apa kita pergi buat lagu tu. Tok mana duk kata Kenal bunda? Kenal benda. Dia kalau kata nak pergi kencing kat tempat tu, elok cakap. Baca doa. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Baca ayat kursi. Habis ni memang nak terkeluar sangat dah. Tak ada nak baca ayat kursi lah. Kalau tunggu ayat kursi panjang cerita, auzubillahi minasyaitanirrajim. Tu boleh pendek lah. 2 saat ya, senang. At least kita manalah tahu kot lah kita katakan benda kita tak nampak. Mungkin ada jin di tempat tu sedang berehat. Kena atas kepala. Kena atas kepala, dia jentik sekali. Telok burut pula. Lepas tu nak marah. Mungkin kita tak boleh kata, saya kata mungkin. Okey, baik. Masih banyak Ustaz. InsyaAllah lepas ni kita akan buat yang bersiri pula pasal khurafat dalam apa tadi Ustaz cakap? Khurafat menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau hangpa nak saya minat sebab saya tak jumpa orang macam apa sebelum-sebelum ni. Yang jumpa yang dalam televisyen paranormal tu duk tengok orang masuk sana. Kalau hangpa minat, kita boleh pergi. Saya minat benda tu. Okay, kita boleh buat di mana-mana tempat, boleh buat syuting kat mana-mana tempat. Dan kita boleh apa orang panggil, boleh cerita macam ni buat syuting. Tak semesti macam sini kita buat balik pula. Dan kita cerita sikit gambaran tempat-tempat tu kan. Boleh. Cuba ambil jenglot di belakang ni. Allah, kita dah seal lah. Tak tengok tak boleh. Yang ni antara yang akan masuk dalam museum nanti ni. Ini antara benda yang akan masuk dalam museum. Ini adalah jenglot. Dan memang menyeramkan kalau kita tengok dia ni. Kau nampak. Okay, kalau kita tengok dia memang menyeramkan. Memang dia sebenarnya dalam bentuk yang menyeramkan lah. Tengok lubang saja kita buat bagi lubang ni, biar bagi orang nak tengok pun susah. Dan dengan kotak hitam ni belakang. Ni kira macam replika dia lah. Oi, hampa ni lah. Ni lubang ni kena duduk kat muka dia belah sana. Hampa bawa lubang ni, dia nampak belakang dia. Tu belakang kepala. Ni belakang. Nampak rambut. Muka dia tak nampak.
Kok mana boy? Kau ni buat layan. Tak apa boleh. Jadi ni nampak tak? Ini nampak memang menyeramkan. Dia badan dia ular. Bentuk macam ular. Lepas tu atas ni Ada jenglot yang di bawah tu dia kaki. Orang panggil toyol lah. Toyol. Inilah orang Melayu panggil toyol. Inilah toyol. Dan benda ni dijual di Indonesia sehingga saya ingat boleh mencecah ribu lah. Apa rock walk pun ada. Oh ada. Rock walk pun ada. Boleh buat kecil-kecil Kecil-kecil lah. Benda ni orang boleh jual ribu. Sama lah macam baju perang. Apa kata baju perang, baju yang ada tulis ayat-ayat apa semua tu kan, kain tu kan. Kalau di Indonesia baru saya beli ingat baru dalam belas-belas ringgit, 17 ringgit. Mai sini orang boleh jual, konon-kononnya orang sakit ambil baju tu jual 2-3 ribu boleh jual. Baik klinik lah. Tapi dia rasa macam pakai tu lega. Sebenarnya psikologi bila dia pakai tu dia rasa wah ni aku pakai Al-Quran bawa baju apa, dia rasa sebenarnya kita nak kena faham lagi hang masuk tandas, lagi hang dalam keadaan najis ke apa ke yang hang nak jaga benda tu. Seperti mana pedang ada tulis ayat Al-Quran. Apa faedah pedang pergi tulis ayat Al-Quran? Saya nak tanya. Kalau tak erti main pedang tu boleh makan hang. Pedang jangan tulis ayat Al-Quran. Pedang ni kalau dikhawatiri kalau pedang ke pisau ada darah hukum dia najis. Kalau kena ayat Al-Quran tu. Tak boleh kan? Jadi pasal apa kita nak pergi tulis tahu ni pedang ada kalimah? Dah apa beza pedang Nabi Muhammad semua tu ada kalimah Pedang para sahabat semua ada kalimah Dia pun tak pergi bubur, tak bodoh pergi bubur kalimah kat situ. Kalimah bubur tangan sini. Masuk dalam. Orang kita suka jual benda-benda ni. Ya, dan inilah benda. Sebab tu saya buat kajian dan saya suka cerita. Saya ini bukan cerita macam ada setengah golongan mungkin lagi nak kata benda ni bid'ah dan sebagainya. Kita benda kalau bid'ah. Saya bukan orang berpahaman macam tu. Metod saya, kehidupan saya, kita tak suka ada satu golongan sampai bab-bab ibadat pun ni bid'ah, kunut tak boleh baca. Ada, itu geng lain. Saya bukan geng tu. Saya bukan Wahabi, saya bukan Salafi. Tetapi kita berdasarkan fakta sejarah. Kalau tak betul juga, tak kira siapa. Cerita api macam mana pun cerita api. Jadi kita tak mau benda tu bersumberkan daripada sumber-sumber yang tak ada pegangan yang kuat, tak sahih. Ya, kalau buat apa-apa kita kena check dulu, cari orang dah yang betul-betul. Lepas tu saya tengok, minta maaf saya cakap banyak penceramah, banyak ustaz dia bukan ahli. Ya. Dia bukan ahli. Kalau kita tanya dia sendiri pun dia boleh cerita tapi dia tak ada pengalaman. Betul. Kalau dia cerita pun dia tak ada pengalaman. Saya tanya dia pernah betapa? Dia pernah terlibat benda-benda jin, khurafat, pernah pergi bersahabat dengan jin apa semua? Oi, saya banyak. Saya pernah bersahabat, memang real lah dalam hidup saya memang. Sebab tu saya ada benda-benda macam ni dalam simpanan. Sebab saya bukan takat ni, saya memang terlibat secara langsung dalam ilmu perbomohan, dalam ilmu ni, ilmu benda-benda khurafat ni. Dia memang kita sendiri pernah buat benda tak elok. Dulu bukan ingat benda tu tak elok pergi buat. Tak belajar. Cuma tak tahu kata benda tu salah. Setelah duk mengaji. Masa duk mengaji dah, tapi masa mengaji jumpa satu tak betul. Lama-lama jumpa banyak. Dan akhirnya kita boleh buat satu kesimpulan, dunia alam Melayu kita banyak sangat terlibat dengan benda khurafat dan mistik yang bercanggah dengan Islam. Betul. Itu tak masuk kita punya adat lepas sebahagian adat kita kena clarify balik. Ada adat yang tak bercanggah. Takat nak pakai tengkolok tak ada masalah. Takat nak pergi kahwin pakai tengkolok tu nak bubur kerih, okey lah. Bubur kerih kat perut tak apa, jangan pergi duk tikam perut orang. Betul tak? Tengkolok tak ada masalah, jangan pergi jolok muka orang. Betul. Tengkolok tu tak salah. Tetapi dengan kefahaman, lepas tu pergi ambil tengkolok, pergi duk perasap, kita orang Melayu begitu ni, itu my bad. Tu tak boleh lah. Dulu saya punya kerja malam-malam Jumaat, kerih-kerih semua kena perasap. Kononnya kena pemasuk lah. Kena pemasuk lah, bagi ada isi sikit. Apa isi tak tahu kan. Kita tak fikir masa tu. Tapi dah kita belajar dengan kita punya guru yang tak betul. Kita kena perisi sikit. Adalah kaedah dia limau lah, minyak atar lah apa punya. Dan kita kena bungkus dengan kain kuning, betul kain merah, adalah sekali kain hitam. Lepas tu ada ayat-ayat dia, lepas tu ada bacaan-bacaan dia. Dan saya masih simpan lagi benda tu sampai ke sekarang. Dan saya kata masih setelah saya pun dah puluhan tahun dah tinggal benda-benda ni,
Rupanya generasi demi generasi ada saja manusia yang suka pada benda tu. Sampai sekarang ada. Jangan kata ada duk buat, saya upgrade level lagi. Macam dulu dah sampai satu tahap, yang tu je orang dah tahu dah. Dia pun tukar pula benda lain. Dan dia Benda-benda merosakkan ni. akidah umat Islam, kepercayaan pegangan kita. Kalau sekadar nak belajar ambil tahu bagus, Ya. tetapi janganlah sampai benda tu jadi pegangan. Kena tahu mana untuk nak ambil tahu, sekadar pengetahuan, mana dia benda yang yang kita kata benda yang pegangan yang kita kena pegang. Yang ni tekat tahu tapi tak pegang. Yang ni pegangan. Kena beza benda-benda tu. Bahasa simple dia, bila corner make sure boleh bangun balik lah. Jangan corner tu berat. Baring terus tak boleh. Okey. Nanti InsyaAllah Ustaz, nanti kita akan jumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki. Saya suka tajuk-tajuk macam ni. Betul. Sebab tu biasanya tajuk-tajuk macam ni saya bukanlah pandai sangat, tapi tinggal lagi boleh cakap spontan. Tanpa ada sebarang teks. Sebab saya dah ceramah benda ni dah 10 tahun yang telah lalu. 20 tahun yang telah lalu pun saya dah ceramah tajuk khurafat. Mungkin apa pun muda lagi ke, lebih kurang. Start tengah Ustaz ni 10 tahun lepas. Saya ceramah tajuk jin pertama sekali dirakam 20 tahun sudah. Tahun 2000. Dah lama. Tahun 2000 saya rakam. Masa tu saya buat ceramah ni, orang penuh ni, tak sangka. Saya buat kali pertama di masjid, di surau taman apa atau dekat Kulim tu, surau taman Taman Selati. Belakang dia. Ni dekat highway ni lah, Taman Timun, Tiram, Taman Gobeh, Taman tu apa. masuk high tech lah. Amboi satu tak keluar pula taman tu. Tapi dia top dekat surau depa tu dulu. Dan yang kedua saya buat di Masjid Jelutong. Lepas saya buat Masjid Jelutong tu, lepas tu baru saya pergi sambung belajar di Al-Azhar di Mesir. Dan di Mesir saya berguru dengan banyak guru yang bahagian bab-bab perubatan ni. Sana pun memang mereka ada lah. Ada. Mereka belajar, kita pergi belajar lah macam mana. Ada juga orang kena gangguan. Sana macam kita juga. Mereka punya perubatan Islam. Kalau kata yang tak betul tu kan, macam bomoh mereka kan. Ada juga khurafat tu ada. Tapi tak seperti kita. Kita dah syak lagi. Kita dah syak. Kita kalau bab tu kita menang. Kita menang. Bab khurafat kita menang. Benar silap benda. Sana banyak lebih pada ruqyah. Ruqyah banyak. Kalau ada sihir pun ada kampung-kampung. Tapi tak seperti mana kita kat bandar pun belambak khurafat, tambah kampung. Dan masyarakat kita dia lebih percaya kalau macam ada gangguan sikit, pergi berubat, dia tu boleh, dia ni boleh, dia tu pun try pergi kat dia tu. Masalahnya kita tak tahu dia tu siapa. Dia tu siap dengan tak semayang pun cukup. Dia lagi teruk pada jin. Macam mana dia nak buang jin? Silat-silat kata, kalau kita andaikan katalah jin yang masuk tu kacau jin Islam. Jin tu pun silat-silat semayang tak tinggal apa. Kalau tu baca, dia baca balik lagi. Baca balik. Gitu. Kita patut takut tak dengan benda-benda macam ni? Kita tak patut takut. Jin sebenarnya kita tak perlu takut, kerana sebenarnya dia takut dekat kita. Tapi kita silap kita pergi takut dekat dia. Kita banyak macam tu. Kita bukan cakap besar, jangan nak cabak. Tak payah. Payahlah. Saya baru ni saya cakap dalam masa saya mengajar di Taman Sa'dun itu, ada rakaman yang dibuat dan akhirnya saya kata kita jangan cakap besar dengan jin. Ada orang marah saya, kalau komen YouTube di bawah tu dia kata dia macam mencabar saya lah. Saya tak tahu dia siapa. Dia kata, alah Ustaz Syahul, buktikanlah mana boleh. Kita sebenarnya dengan jin ni kita kena tunjuk kita hebat. Dengan siapa pun Islam ajak jangan tunjuk hebat. Dengan manusia pun jangan tunjuk kata kita hebat. Dalam hebat tu ada lebih hebat, dalam pandai tu ada yang lebih pandai. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah Taala kata, hang pandai ada lagi pandai, ada lagi pandai, ada lagi pandai, ada lagi pandai. Nabi Musa rasa dia pandai, Allah Taala hantar mai Khidir lagi pandai pergi belajar, sedangkan dia dan Rasul, Khidir tu nabi ya. Tapi dia nak abang kata ada orang lebih pandai supaya hantau kata. Lepas tu peringkat Allah nak ajak Musa peringkat awal supaya hantau, hang sedang kata ada orang yang lebih pandai. Jangan rasa takabur, jangan ujub, jangan riak dan sebagainya. Macam tu juga termasuklah dengan jin. Apatah lagi jin yang mampu untuk dengan izin Allah boleh kacau kita, boleh ganggu kita dan sebagainya. Tapi duk cakap besar. Ada baiknya kita bersederhana. Tak payahlah sampai pergi duk cabar-cabar. Kalau hang tak apa hati, hang berani, hang cuba masuk dalam badan aku ni. Amboi. Tak sepatutnya cakap macam tu. Cukuplah kalau kita kata tolonglah keluar, jangan ganggu. Kalau hang tak mau keluar, aku akan baca ayat-ayat Allah ni supaya bakar hang. Macam tu. Gagah kita bagi ancaman saja.
Tapi bukan mencabar. Tapi lah, kadang kita rasa kita hebat, buat dia lagi bijak daripada kita. Jangan. Dia ada Teknik orang dah jadi pendekar ni. Jangan baca kita punya buah saja hebat. Sebelum lawan dengan orang, kena letak sikit beberapa persen dalam kepala otak kita ni, dia lagi hebat. mungkin dia ada buah-buah yang hebat yang aku tak. Sebab kalau kita baca dia hebat, persiapan kita pun hebat nak bertemu dengan dia. Tapi kalau kita tahu dia ni tak ada jentik kacang tiba-tiba bukan boleh jentik. Macam mana jadi? Jentik dia apa? Tak idea apa. Ini bukan tengah jentik, hang tolak tak tumbang, hang bagi macam mana pun. Jadi kita punya expectation tu tak betul. Kita letak dia terlalu bawah, rupanya dia tinggi. High level. Maka kita sepatutnya biar high level. Kalau kita jumpa high level, cantik boleh lawan. Kalau dia boleh jentik saja pun tak apa lah. Tak apalah. Yang tu kira okey lah. Tapi inilah dunia benda macam ni. Kadang-kadang mungkin orang yang bercakap tu sendiri pun tak ada ilmu-ilmu asas. Sebab tu benda-benda ni dia ilmu asas agama kena kuat. Lepas tu kita belajar ilmu ni bagus. Baru kita faham sebenarnya. Dekat tu teringat kita orang kita dia suka amai ayat-ayat pendinding. Dia contohlah ayat tu betul, tapi dia anggap bila dia baca macam tu, baca ayat tu saja tak ada benda mai kacau. Tu pandangan tu betul ke tak betul? Dia baca ayat tu okey, aku dah macam sebenarnya berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi tu, maknanya bolehlah kita menganggap bahawa bukan tak menganggap, mempercayai. Sebab Allah Ta'ala kata, dan kita perlu meyakini, Allah Ta'ala kata apabila hang baca Quran, Allah Ta'ala jadikan benteng. Maka kita kena yakin bahawa bila kita baca tu, keyakinan tu Allah selamatkan kita. Maknanya kalau sakit juga hang kena baca macam ni ya. Kemungkinan Allah nak uji kita juga. Ataupun hang baca tak ikhlas, kan? Ataupun nak tunjuk-tunjuk ke orang ke, ataupun baca tak betul ke. Itu kemungkinan tu kita kena fikir lah. Tapi dari sudut keyakinan kita, memang Allah bagi jaminan, Allah takkan menyalahi janji, Allah takkan cakap bohong. Allah kata yang tu jadi benteng lah. Jadi kita kena, dari sudut kita belajar ilmu psikologi, kita kena letak benda yang kita buat tu, confident tu kena ada. Ni tahap confident kena tinggi. Kita kena rasa dah Allah Ta'ala kata, dan aku kena yakin bahawa aku baca yang tu benteng. Di situ juga membantu kita untuk memotivasi diri kita bahawa kita sebenarnya aku tak ada apa, aku dah baca benda ni. Tadi subuh aku dah bangun sembahyang, aku dah baca, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara aku. Yakin. Itu kena yakin sebab dengan orang kita dia cakap lah hang baca pun gegap. Yang tu dia kena perbaiki, itu dia kena belajar. Tapi bukan berarti gagap tak boleh baca. Kalau kata dia lagi yakin pada yang kita yang pandai baca ni macam mana? Yakin tapi baca tak betul, tak boleh ke? Tak boleh. Kena baca betul. Hang yakin, hang kena baca betul. Yalah, kalau tidak macam nak sembahyang Fatihah betul. Mesti kena. Kalau takat baca tak betul, aku yakin Tuhan terima. Yakin buat tak betul. Tu masuk yang tu lagi mengenal Tuhan apa semua tu. Tu geng-geng tu lah. Tu satu bab lagi tu. Itu satu bab pula kan. Satu haru. Tu satu bab tu. Kuncunya. Dan ramai lagi lah. Mungkin boleh cut lah. Tapi saya tak kisah. Memang saya duk tunggu nak jumpa dengan dia. Lain macam sangat ada. Lain macam sangat. Jangan duk merepet. Tapi saya dah faham dah punya strategi. Mana ada viral dah ni? Betul lah. Pasal apa tak ada? Mungkin ada sebab tertentu. Kalau hang nak kata apa? Bukan hang kan yang cakap sebelum ni, tak kan? Kita tengok ada tu budak Pulau Pinang, tak tahu sebab dia. Pasal apa lah ni kita tak dengar video? Pasal apa hari ni dah tutup? Pasal tak ada buku yang baru. Tunggu nak ada buku pula. Tunggu buku baru keluar, dibuat viral gila-gila. Lepas tu orang semua cakap pasal dia, pum, buku baru, semua beli buku dia, best seller. Marketing strategi. Terror gila. Saya bila saya ikuti perkembangan dia, tahu. Saya kalau jumpa saya kata terror marketing hang. Betul lah. Ini dunia, dia tak penting dia apa orang kata kat dia, janji buat gila-gila sampai orang sebut nama dia, bila pak keluar produk dia, habis. Masuk. Itu teknik orang panggil apa? Marketing yang amat berhasil. Tak? Sama macam orang sekarang duk buat benda pelik-pelik viral betul dia barang. Saya belajar dengan Dr. Azizan Usman kaedah marketing. Kita pernah belajar. Rupanya ini teknik ni mungkin Dr. Azizan buat 450, dia kena buat 451. Saja melawak kan.
Maksudnya yang ke 451 buat gila-gila bagi orang kata hang gila, lepas tu baru keluar produk. Itu paling berjaya sekarang. Sebenarnya yang tu yang paling dia. Semua yang di pasaran baru tengok. Buat gila-gila, viral, buat video tentang dia, keluarga dia, buat apa, bergaduh dengan bini, bergaduh dengan siapa-siapa. Orang semua tengok apa, gila dia ni. Pak keluar produk baru. Pi habis pasaran. Best seller. Lepas tu habis produk habis laris. Memang laris semua. Minta maaf sikit, settle orang beli habis. Macam tu je. Lepas tu lama sikit esok produk orang dah kena. Cik dandan pergi masjid, pergi berlakon pun cuma jadi baik balik. Oh dia ni insaf lah ni lah, baik. Habis tutup. Masyarakat kita pun Baik sangat. habis baik sangat. Kat dua alam tu tak habis. Itu dia. Dua alam ni pun berlambak jual produk kaya macam tu ya. Patutnya manusia yang macam ni kita tak boleh bagi muka sebab dia dilaknat Tuhan. La'anallahu al-mutarajjilina minan nisa' wal mutakhannisina minar rijal. Allah Ta'ala laknat laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki, kata Nabi. Maka orang yang dilaknat Tuhan, yang ni kita buat kawan, kita duk support. Kalau buat kawan nak ubah dah tak apa lah. Ni support duk ulung. Inilah saya suka buat lagi insya-Allah dalam pada masa saya suka benda ni berterusan. Okey, hangpa pun dapat ilmu, saya pun boleh kongsikan apa yang Tuhan bagi untuk kita faham. Dan mungkin ke depan kita boleh lebih ilmiah lagi. Mungkin dengan 1-2 tajuk yang ringkas tapi padat, tapi boleh dikongsikan pada masyarakat supaya masyarakat kita faham benda ni dengan lebih detail, deep lagi, apa benda, biar satu tajuk tu kita pergi dalam sehingga benda tu dapat dihuraikan dengan dan dapat difahami dengan betul. Kita tak mau sekadar hanya dia ni ustaz, mungkin dia ustaz tapi dia bukan ahli dia. Dia ni berubat, mungkin dia bukan ahli dia. Tapi tak apa hangpa nak ambil dengan siapa, ambil pandangan. Saya suka ambil pandangan yang banyak. Tapi berhati-hatilah. Jangan silap. Takut nanti kita pula menyebarkan benda-benda yang takut salah faham dalam masyarakat. Itulah sebab tu kami kaji dulu nak panggil siapa sekian. Yang ni nama ustaz kira first kali duduk kat atas. Alhamdulillah. Satu sebab orang Penang. Bukan, saya tak kisah nama siapa yang di atas di bawah, cuma tinggal lagi pengalaman saya dan kajian saya sendiri pada benda tu. Jadi saya suka bila orang cakap bab ni. Sebab tu kalau saya mengajar pun di masjid, jangan bagi ada soalan tajuk ni. Jadi panjang. Ada jadi panjang. Sebab kita punya bidang. Betul lah. Bila orang cakap tanya bidang kita, Allah. Senang kau dia. Pusing tanya pi apa pun boleh jawab. Pasal kita khatam bab ni. Bila khatam bab ni, jadi dia boleh senang dia nak cerita benda-benda gitu tak. Tu kira ahli dah. Bagi tu Ustaz lah, satu sebelum lepas kamera tadi Ustaz dah bagi tahu kan ilmu fitan tu apa. Kalau boleh explain sikit ilmu fitan tu apa. Dalam kitab-kitab dia panggil Kitabul Fitan. Okey, Kitabul Fitan iaitulah kitab, maksudnya dalam bab dia ada Kitabus Siyam, bab puasa. Melayu kata bab, tapi dia kitab, di situ ada bawah tu ada bab. Di bawah bab ada fasal. Tajuk bukan maksudnya kitab tu satu kitab, bukan macam tu. Maksud saya satu-satu kitab dalam sudut penyusunan ada pula kitab lain, jilid majilid ataupun tajuk besar. Tajuk besar. Dan kitab tu kitab fiqh, kitab at-taharah bersuci, kitab as-salah bab sembahyang. Di bawah kitab tentang sembahyang ada bab, ada bawah bab pecah lagi fasal macam tu dari sudut penyusunan. Maka kalau kita tengok lepas tadi apa tajuk Fitan. Kita tengok antara kitab yang akan ada dalam banyak-banyak kitab, dalam mana-mana kitab dia akan ada Kitabul Fitan. Kitabul Fitan, kitab yang menghimpunkan sejumlah ayat Quran, hadis yang menceritakan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Okey, maka itulah bukan ilmu fitan. Kitab fitan. Kitab tentang fitan yang dalam tu menceritakan apa saja benda yang akan berlaku di akhir zaman. Termasuklah manusia hidup dua alam, termasuklah manusia suka mengumpat, memfitnah, mengkeji, apa-apa semua. Inilah fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman. Maka itulah namanya Kitabul Fitan, menceritakan bab fitan, bab fitnah. Dia belajar boleh jangan taksub sangat. Bukan belajar bab fitan, ilmu fitan macam Fiz tanya tadi. Dia kata ilmu fitan, ilmu apa kan. Ataupun mungkin ilmu sihir, nama dia ilmu fitan juga. Boleh jadi juga. Sebab kan dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut
Allah Ta'ala ajak wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dengan Marut datang ajak ilmu sihir kepada umat pada ketika itu Bani Israel, dan dia berkata wa ma yu'allimani, kami tak ajak apa benda kat hangpa ni, dua orang malaikat ni mai ajak, ya, hatta yaqula, sehingga dia kata innama nahnu fitnatun, kami ni fitnah, fala takfur, jangan kamu kufur. Ilmu kami ajak ni boleh jadi fitnah, hamba jangan kufur, jangan silap guna. Maka saya juga ada pengalaman belajar ilmu sihir, tapi belajar saja. Ulama kata belajar sihir harus mengamalkan sihir haram. Jangan amal. Belajar ambil tahu tak apa? Kena ambil tahu lah. Kadang-kadang untuk berhati-hati mana nak tahu. Ya. Macam belajar apa magician. Belajar lah. Tapi tak apa, amal pun tak apa, bukan pasal ada apa pun. Kita tak ada jampi siapa, kita tak ada ni, kita nama pun trip. Kalau ada jampi senang kerja lah. Betul? Ni tidak nak kena training. Oh, nak training, nak sembunyi tang ni, nak sembunyi tang ni. Ada pula jari lebih pula. Ada macam-macam tengok. Saya minat dulu masa zaman saya kecil-kecil. Bila kita pergi rock walk, Khalid tengok, terror betul, dia sembunyi tang mana, cari tak jumpa. Dan kadang-kadang saya tengoklah YouTube ada magician. Cuma ada beberapa benda yang magician buat, yang tu saya pun tak tahu sebab saya bukan ahli magician. Contoh dia boleh terbang, itu tak tahu. Itu saya buat sehari 3 kali tu. Oh dia. Yang tu saya tak tahu. Yang tu orang kita, sebab bila orang kita tengok orang Melayu lah kebanyakan lah, depa tengok depa tak faham, depa senang jin. Padahal kami belajar habis ribu nak tahu benda tu. Ada semua lah cara. Tak kira lah dia tembus tembok besar Cina ke, dia pergi hilang Statue of Liberty kan. Semua ada cara. Oh, gajah-gajah dia pergi hilang tu semua. Itu paling senang. Allah. Sebab yang masuk Malaysia kita tengok dalam TV saja. TV tu kira TV special. Dia macam filem. Dia ada kad. Saya suka dalam televisyen ada satu yang dia tu yang tutup muka tu. Topeng tu kan. Topeng tu dia cerita mendedahkan tu. Kalau dia tak dedah sampai ke sudah orang tak tahu. Orang tak tahu. Bagus juga dia boleh buat begitu. Sebab orang barulah orang boleh, oh sebenarnya benda ni bukan sihir. Benda ni adalah satu magician, magic. Tapi yang syok kami cerita explain dia suruh belajar ilmu fitan. Jam terus benda tu. Lagi dah share. Ilmu fitan dia suruh belajar ilmu sihir. Tu dia. Itu suruh mendalami lagi. Mungkin itulah maksud dia tu. Tak payahlah. Belajar ilmu sihir habis rosak agama kita. Sebab kita nak belajar ilmu sihir nak kena, kalau bahkan ayat Quran juga boleh buat sihir, baca sonsang, tulis tak betul. Boleh. Ayat Quran sendiri. Tapi ayat Quran sendiri tapi tak buat bagi elok. Tulis terbalik Tulis terbalik. Macam bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran terbalik. Ataupun ambil bubut ayat Quran tu bulan tandas ke. Dia buat benda-benda yang menyalahi konsep Islam, dia boleh jadikan sihir. Hampa jangan buat tau. Buat boleh. Nak buat boleh, tapi ingat kesudahan dia api neraka. Itu mau ingat. Yang tu mau ingat. Jadi berhati-hati. Ini satu bidang perbincangan yang mana manusia kena sedar, kalau dia buat betul tak apa, dia buat tak betul, dia kira duduk ni. Dia kira siapa yang berubah, yang terlibat dengan alam-alam mistik ni, dia kira sopa sebelah kaki duduk belah ni syurga, sebelah kaki neraka. Macam hakim ke, hang silap yang jatuh api neraka. Dia jaga, berhati-hati. Sebab tu kena ada guideline. Macam apa buat ni perlu ada penasihat. Tu dia keluar penasihat, Islamic advisor. Betul lah. Nak cari siapa lagi? Sebab kita kena ada, sebab kita tak mau benda yang kita buat ni kita tersasar. Jadi at least kita ada rujukan. Dan ni semua ilmu, harap semua boleh terima lah. Kalau kata ada soalan-soalan lagi, boleh tanya kat komen-komen kat bawah tu. Tanya kat komen, nanti sampaikan pada saya akan cuba jawab sekiranya saya mampu. Wah. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama. Kalau boleh kita doa sikit untuk kita semua, murah rezeki ke apa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada pagi yang penuh dengan keberkatan, yang ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Murahkanlah rezeki penonton-penonton ni semua ya Allah. Kawan-kawan kita yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan ini ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada-dada kami ya Allah. Jauhlah kami daripada banyak berfikir tentang dunia semata-mata ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesihatan, nikmat kesihatan, kesembuhan daripada penyakit ya Allah. Kekuatan untuk kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu pengetahuan yang sahih ya Allah. Selamatkanlah akidah kami daripada terpesong ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Kat. Tu duk tengok apa ni habis dah. Tapi sebelum tu ingat kan, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Nampak lonceng sebelah tu pun tekan juga, okey. Jangan lupa like, share, betul like Facebook page kami, like YouTube channel kami, share banyak-banyak bagi kami famous.